komputer semuanya. So untuk kelas hari ni saya gunakan record meet. So harap awak semua dapat dengar untuk kelas hari ini punya. So hari ini kita akan belajar bab 1 pengkomputeran, komputer dan impak. Okey, kita akan lebih detail. Minggu lepas kita dah belajar dia punya impak sama ada positif ataupun negatif, dan minggu ni dan inovasi-inovasi yang ada untuk sistem pengkomputeran. Okey, untuk kali ini kita akan fokus kepada menjelaskan keperluan keselamatan data dalam rangkaian komputer dan langkah keselamatan encrypted email, double verification dan password. So hari ini juga kita kalau sempat kita akan melaksanakan penyulitan, iaitu ada encryption dan yang sulit decryption dengan menggunakan Caesar cipher. Okey, dan seterusnya akan membicarakan implikasi sosial berkaitan penggunaan dan cetak rompak perisian. So yang bab yang 1.14 dan 1.15 kalau sempat kita akan buat yang saya akan terangkan hari ini, kalau tak kita akan cuba ke minggu depan. Okey, saya pergi kepada menjelaskan keperluan keselamatan data dalam rangkaian komputer dan langkah keselamatan. Okey, isu yang utama adalah isu keselamatan. Apa itu isu keselamatan? Isu keselamatan data dalam rangkaian perlu diberi perhatian kerana kelemahan ini memudahkan penjenayah cyber untuk membuat pintasan terhadap rangkaian komputer dan mencuri maklumat yang berharga. Contoh, kalau data penting, contoh data dekat dalam bank, akaun bank, ada password, ada ID dia, tapi data tu tak dilindungi, tak selamat, jadi orang lain boleh ambil dan gunakan data tersebut. So itu ada kita kasih ruang pada penjenayah cyber untuk masuk ke dalam akaun. So jadi isu-isu yang macam ini kita kena pentingkan sebab ini adalah isu keselamatan. Okay, dia lebih kepada keselamatan data dalam rangkaian. Okay. Untuk maklumat peribadi lah. Okay, antara langkah-langkah keselamatan data terbagi kepada 3. Yang pertama adalah penyulitan email, encrypted email. Kedua adalah double verification, 2 pengesahan. Dan yang ketiga adalah password. So 3 ni adalah langkah dalam keselamatan data. Okey, penyulitan email, encrypted email. Okey, apa itu penyulitan email? Penyulitan encrypted. Proses penyulitan maklumat yang akan dihantar melalui email. Biasanya melibatkan maklumat yang sensitif atau peribadi. Nak minta data, ada nombor IC, ada nombor akaun bank, itu semuanya adalah maklumat-maklumat yang sensitif dan peribadi. So macam mana kita nak jaga bila kita nak menghantar sesuatu, dia akan gunakan satu penyulitan email, encrypted email. So dekat dalam email tu dia ada antivirus ataupun dia ada encrypted, dia cover kan, filter kan untuk email tersebut. Contoh-contoh encrypted email adalah Safe Gmail, Rmail, Info Encrypt, Hashmail, iSafeguard, SafeMailNet itu dan sebagainya. So dia gunakan apps ni adalah untuk nak jaga, nak encrypt kita punya email. Okey, ini contoh macam mana proses encrypted ataupun penyulitan email berlaku. Okey, dia akan gunakan software-software tersebut. Safe Gmail, Rmail, Info Encrypt, salah satulah daripada software tersebut. Okey, contoh Alice ingin menghantar email kepada Bob. And then dia hantar sending an encrypted email. Dia letak hello Bob, something like that lah, dia punya information dekat dalam email tersebut. And then dia akan pergi hantar ke email dan ada safeguard dekat situ, encrypted throughout the transit tu, maksudnya dia jaga, dia lockkan email tersebut, bagi unreadable, orang lain tak boleh access, and then baru dihantar kepada Bob. Bob akan receive encrypted email and decrypting. Jadinya dia akan dapat email yang yang email yang private tu, and then dia decrypt. Dia nyasulikkan email tersebut, baru dia boleh buka message dia. And then baru dia terima hello Bob ataupun something like that lah, apa-apa info kat dalam dia. So jadinya ini adalah proses encrypted email. Hantar email dan ada safeguard dia, and then yang ketiga yang terima tu dia akan buka dulu dan dia boleh baca.
Okey, langkah yang kedua adalah dua pengesahan iaitu double verification. So dua pengesahan double verification ini merupakan lapisan pengesahan tambahan yang perlu ditentukan oleh pengguna apabila ingin memasuki akaun atau akses data dalam talian. Contohnya, awak nak masuk akses ke dalam online banking. So nak confirmkan itu adalah awak daripada awak masuk online banking tu dekat komputer. And then dia nak tahu komputer tu orang lain ramai guna. A guna, B guna, C guna. So dia nak tahu itu adalah awak, so dia akan hantar satu kod kepada nombor telefon yang telah diregisterkan untuk akaun tersebut. So awak akan terima kod ke handphone awak, and then you have to enter again nombor kod tu ke dalam komputer. So dia nak double verification. Setakat you masuk ID, masuk password tapi tak ada double verification, dia tak akan akses masuk ke dalam akaun awak. So dah masukkan username, dah masukkan password, dihantar satu kod, and then kod itu akan awak terima dekat mobile phone, and then you have to enter kod tu ke dalam sistem tu baru you dapat akses ke dalam talian. Itu kita namakan double verification. So kalau makin banyak lapisan, banyak lagi layer-layer tu makin susah lah nak ceroboh sebab dia you kena paskan password, you kena paskan kod verification dia barulah you boleh masuk ke akaun. Alright, contoh yang saya dah terangkan tadi, nombor kunci keselamatan, password, lepas tu dah masukkan kata laluan, and then dia ada link dekat nombor 2 tu ke awak punya mobile code, dan you kena masukkan, dia dah verified barulah awak boleh masuk ke dalam akaun awak. Mana-mana pun kalau dia nak tu dia minta double verification. Yang ketiga adalah kata laluan password. So kalau dia tak guna double verification tapi dia menggunakan password dia yang strong, itu pun dah okey sebenarnya. So ini adalah merupakan lapisan pengesahan keselamatan yang utama untuk memasuki akaun pengguna. Nak masuk akaun apa-apa mesti kena ada password. Mula kena ada username dan kena ada password. Awak nak masuk Facebook kena ada username ataupun password. Awak nak masuk Instagram kena ada you punya ID dengan you punya password. Masuk Google Classroom kena ada username dengan password. So password adalah kata laluan bagi awak untuk masuk ke dalam akaun awak. Kalau tak masukkan password ataupun password salah, awak tak dapat akses ke dalam akaun. Right? So pemilihan kata laluan amatlah penting. Macam mana kita nak detect itu kata laluan yang betul, yang kuat, yang strong ataupun tidak? Kata laluan berdasarkan nama, nombor kad pengenalan, tarikh lahir, sebarang data yang berkaitan dengan maklumat peribadi awak, itu adalah kata laluan yang lemah. Awak tak boleh letak nama awak sebagai password. Awak tak boleh letak nombor kad pengenalan awak sebagai password. Tak boleh letak tarikh lahir sebagai password sebab kadang-kadang data awak tu dah diceroboh. Data mengenai IC awak, nama awak, semua dia dah tahu dah. So dia tinggal masukkan dia. And then dia terus masuk akaun awak. So itu kata laluan yang lemah. So macam mana nak tahu kata laluan tu adalah strong? Ia adalah dibina daripada gabungan huruf, simbol dan nombor iaitu antara 8 hingga 12 aksara. So you have to combine you punya password. Huruf besar, huruf kecil, simbol, nombor, combinekan semuanya, itulah baru jadi strong password. So kebarangkalian gabungan aksara ini akan menyukarkan penggoda menekannya. So yang diorang nak ambil, nak try masukkan awak punya IC ke apa, tak dapat sebab awak dah combinekan star, hashtag, nama, campurkan nama pendek singkatan dengan nombor lagi, nombor plat ke, you dah combine semuanya, susahlah penggodam nak teka. Okay, ini adalah contoh strong password. Dia campurkan nama-nama dia, combine dia semuanya. Encrypted, okay, kita masuk yang tajuk lain, tajuk kecil, encryption and decryption. So apa itu encryption? Encryption adalah penyulitan data. Penyulitan data, macam mana penyulitan data tu? Itu data yang you ada, you punya itu adalah satu proses pengekodan teks biasa, plain text. Contoh hello, hi Malaysia. Tapi bila hello, hi Malaysia, data yang original tu masuk kat dalam proses encryption, penyulitan data, dia tak akan jadi hello, hi Malaysia tu. Dia akan tukar jadi simbol B, C, G, F, A, C, hashtag, star, semuanya. So itu adalah proses encryption.
penyulitan data. Daripada plain text kepada text cipher. Okay. Text cipher ni tak faham, memang tak faham. Itu bukan tulisan hello, itu bukan tulisan hi, itu nampak tulisan nombor ke, campur simbol ke, campur apa ke. Bila keluar paparan pelik-pelik macam gitu, itu sebenarnya ada maksud dia. Tapi sebab dah disulitkan penyulitan dia tu, the encryption proses dia dah jadi tak boleh nak baca. So user tak dapat nak faham apa sebenarnya yang nak disampaikannya. So bertentangan dengan dia, kita ada proses decryption. Decryption ialah nyah sulit data. Dia tukarkan, twistkan back semula lagi daripada nombor yang tak kenal apa-apa tadi tu, data yang tak kenal, tukar kepada teks semula, hello, hi Malaysia, barulah awak dapat baca. Proses nyah sulit. Tadi proses penyulitan, ini proses nyah sulit. Decryption. Encryption dan decryption. Encryption penyulitan data, decryption nyah sulit data. Daripada yang simbol tak kenal, dapatlah data sebenar dia. So proses ni penting untuk awak memastikan keselamatan data tu terjamin. Kalau kita nak hantar data-data kod rahsia, kita tak boleh kasih dengan betul-betul tanpa ada secure dia. So kena ada proses penyulitan, encryption and decryption. Biasanya untuk military ataupun keselamatan askar ke apa, dia nak kasih kod-kod rahsia, dia akan gunakan proses encryption and decryption. Dia tak akan bagi tahu terang-terang maklumat info dengan jelas dekat dia punya kawan ke apa ke semuanya. So dia akan gunakan kod-kod rahsia. Dalam komputer kita panggil encryption and decryption. Right? Okay. So encryption and decryption ni dia ada jenis penyulitan dia, jenis encryption dia. Dia ada symmetric encryption, asymmetric encryption. Ada dua jenis, symmetric and asymmetric. So apa bezanya antara dua jenis penyulitan ini, encryption ni? Okey, kita boleh tengok gambar tersebut. Contoh symmetric encryption, dia menggunakan daripada original plain text, dia scramble data, dia twistkan data and then dia dapat ke original teks yang lain. Tapi dia menggunakan kunci secret yang sama. Dia pegang key, kod dia, secret key dia sama dengan yang penerima, receiver tu dapat secret code key yang sama. So dia akan gunakan key yang sama untuk tukarkan original data. Itu adalah symmetric encryption. Yang kedua adalah asymmetric decryption. Dia guna key yang berbeza. Okey, guna key yang berbeza. Contohnya, sender hantar data tersebut dengan guna public key dan kena ada password ataupun protected untuk receiver tu gunakan private key. Okey, so private key baru boleh buka data tersebut, baru dapat plain text sebenar. So beza simetrik dengan asymmetric adalah key dia. Simetrik gunakan key yang sama, asymmetric gunakan key yang berbeza. Alright. Untuk Caesar cipher saya akan terangkan minggu hadapan sebab Caesar cipher memerlukan pengiraan. Untuk yang teori dulu saya terangkan minggu ini. So saya harap awak boleh baca nota yang saya berikan ni dan buat latihan dan salin buat juga nota mind map dekat dalam tu. Saya ada grup WhatsApp tu, saya ada letak satu nota lengkap. Awak baca tajuk ni 1.13 sehingga 1.15 dan cuba buat nota ringkas dan faham. Kalau tak ada kalau ada soalan boleh tanya saya dekat grup WhatsApp tu. Alright, okay, itu saja. Sekian, terima kasih.